Welcome back to Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Hello, selamat datang ke podcast Apa Cerita. Podcast yang menghiburkan dan memberi makanan moral, makanan akal, makanan minda, makanan akal dengan minda lebih kurang kan. Makanan spiritual, roh yang terbaik untuk anda sambil memandu kereta. Yeah, silakan Haikal. Aku cepat-cepat habiskan pizza tu. Setelan cepat-cepat. Kepada korang yang dekat Spotify, dengarkan kita orang kat Spotify. Macam biasa, korang boleh check out video penuh dekat YouTube kita orang. Kita orang ada YouTube sendiri. Dan kalau nak tengokkan versi-versi pendek, jemput-jemputlah, tolonglah follow kita orang dekat Instagram dengan TikTok. Username untuk YouTube, Instagram dengan TikTok sama je, apaciter.podcast. Dan kalau korang tengok kat YouTube sekarang ni kan, nak dengarkan versi audio yang sedap, boleh check out kita orang dekat Spotify. Apa cerita? ? Yeah. So untuk topik kali ni mungkin agak bosan sedikit. Topik kita akan sembangkan ada agak topik yang heavy. Aku rasa best topik ni. Tapi yelah, kalau siapa yang Aku banyak benda tanya, tapi siapa, tak apa. siapa yang menghargai topik-topik ilmiah, topik podcast yang heavy, so dia akan appreciate podcast episod kali ni lah. Sebab kita ada lawyer. Alang-alang sebab Ekal pernah sembang dengan aku benda ni, nak sembang dalam Apa Cerita tentang isu hukuman mati mandatori. Kan? So kau boleh ceritakan background kenapa kau nak cerita benda tu dulu? Hari ni 4 Julai. Okay. 4 Julai kerajaan dah laksanakan hukuman mati mandatory dimansuhkan. Maksudnya kalau kau buat salah, ada certain salah yang dulu, dia tak ada hukuman lain selain daripada mati, automati. Betul? Hukuman mati mandatory maksudnya kalau kau buat salah ni automati kan. So 4 Julai hari ni Automati. Oh, maksudnya tak ada. Bila dia ketuk hammer dia tu, Tak ada pilihan lain lah. Tak ada pilihan lain. Okay. Hukuman mati mandatory memang wajib mati. Hari ni 4 Julai, so kerajaan dah masukkan hukuman mati mandatory. Maksudnya dia ada option lain selain daripada mati tu, which is penjara. Penjara dia kata tak boleh kurang daripada 30 dan tak boleh lebih 40 tahun penjara. Betul ke aku kalau aku salah? Aku baca je. And then sebatan, 12 sebatan dia kata. Ataupun lagi satu denda berapa ribu ringgit tak ingat lah. So kenapa sebagai lawyer lah, kenapa perlunya ada hukuman mati mandatory? Dia berbalik kepada ni lah. Kita buat benda ni sebab kalau benda ni kita straightforward pasal legal law, dry tau, bosan tau. Macam kita tak boleh tak open for discussion, jadi macam lecture kan. So macam okay, aku open kat korang, kalau korang tahu kita punya undang-undang ni kita ambil daripada siapa? British. Salah. Tengok itu. Jawapan dia, undang-undang kita cebut daripada India. India. Penal code kita ambil daripada India sebab India merdeka dulu sebelum kita. Jadi apabila kita dah merdeka, kita of course lah kita nak kena ada undang-undang. Kau fikir macam mana bila kita mula-mula merdeka dulu kan, undang-undang ni hasil macam mana? Parlimen tak ada lagi, apa semua tak ada lagi. Jadi British dia cedok benda ni semua daripada India. Penal code India. Kalau kau buka Penal Code India, kau letak sebelah Penal Code Malaysia, kanun kesiasaan, sebiji. Section 1 akta Section 1 kanun kesiasaan India sama dengan Section 1 kanun kesiasaan Malaysia. Sama, sebiji. So dalam bahasa law dia kita panggil pari materia, which is the same. Pari materia, kan. Jadi undang-undang ni undang-undang lama. Lapuk. Which is of course lah India dapatnya undang-undang daripada British lah. Sebab British straightforward, diorang undang-undang diorang ikut suka hati diorang. Tapi bila India buat undang-undang tu, kita memang ambil sebiji, cebut. Okay. So daripada situlah banyak undang-undang lama yang sebenarnya kita kena consider untuk kita tukar. Kan? Revise balik. Contohlah, paling kita tengok kat sini hukuman mati kan. Korang tahu tak cubaan bunuh diri itu pun salah satu jenayah? Tahu. Sebab tu diorang nak decriminalize suicide. Because dulu kesedaran suicide ni Yelah tak macam sekarang tak menyeluruh sangat. Tak menyeluruh sangat. Lepas tu ialah orang kata macam
tak kena dengan purpose lah. Apa kau buat hukuman macam ni kan? Lepas tu orang tu lagi mendorong apa semua kan. And bila kita bercakap pasal hukuman mati, dekat dunia sekarang ni 70% dah masukkan hukuman mati. Oh. Betul. Kan? Dia faktor paling utama dekat US lah. Yang mendesak dia sebab apa tau? Dekat US beratus ribu banduan yang dalam death row. Maksud dia menunggu untuk hukuman mati tapi tak ada. Oh, faham. So berbalik kepada soalan Haikal tadi, kalau kau katakan pasal hukuman mati mandatory ni, sebenarnya dia bukan memansuhkan hukuman mati mandatory sahaja, tetapi dia meminda. Kalau macam contoh hukuman seumur hidup, dulu hukuman seumur hidup ni macam, apa kau faham pasal hukuman seumur hidup? Sebelum aku tahu kan, sampai dia mati. Okey. Tahu dah. Tahu maksud dia? Tahu. Tapi sekarang dah tahu dah. Yelah, masa mula-mula aku ingat macam sampai mati lah, tapi rupanya dia gandakan. Gandakan hidup. Tapi sekarang seumur hidup tu dia dah digantikan dengan 30 hingga 40 tahun. Itu yang kau sebut tadi tu kan, 30 hingga 40 tahun. Sebab logiknya kalau orang tu umur dia 30 pun dia kena penjara macam itulah kan. Seumur hidup. Tapi dia akan jadi, seumur hidup ni jadi not make sense. Contoh kan, umur dia 50 tapi dihukum seumur hidup 100 tahun. 100 tahun. Dia dah mati baru hukuman dia. Dah faham tak? So sebab tu dia wordingkan balik. Dia buat 30 hingga 40 tahun. Ada hukuman sepanjang hayat tu macam mana pula? Sama, seumur hidup sepanjang hayat sampai dia mati lah. Tapi dekat Malaysia tak ada. Dekat Malaysia tak ada hukuman sepanjang hayat. Okey. Lepas tu hukuman-hukuman ni dia dibaca, biasanya dia bukan macam hukuman mati, kau mati je. Dia kadang-kadang dia datang dengan, sebab tu kalau korang dengar wording dia, kedua-duanya sekali. Atau macam contoh kan, hukuman penjara selama 10 tahun, atau denda, atau kedua-duanya sekali. Itu option lah Itu option ikut hakim. Dan kita balik kepada soalan Haikal tadi. Kalau macam kan Pak hakim kata kau kena hukuman mati, matilah kau kan. Tak, sebenarnya dia ada exception juga lepas tu. Ujung sekali adalah pengampunan diraja. Walaupun dah jatuh ni hukuman. Kalau bot katakan dia ni baik, dia ni ada ni apa semua, dia kalau dibawa ke badan pengampunan dia kata dia telah melakukan kebaikan ni apa semua ni dia boleh dibagi pengampunan. Tapi rare cases di Malaysia lah. Soalan, sorry mencelah. Tak apa. Aku ada soalan. Soalan pertama, ketidakrelevannya yang tadi tu, bila dia kata dia dah tetapkan hukuman seumur hidup 30 dan 40 tahun sahaja. Tapi aku nampak tak relevan tu kepada orang kata banduan yang dah tua. Macam mana pula dengan banduan yang muda, yang bila digandakan umur dia juga, maksudnya tak adalah terlalu tua sangat. Contohlah umur dia 20 tahun, sekitar 20 ke 30 tahun. Adakah still juga konsisten 30 ke 40 tahun juga? Ya, konsisten. Ada tak macam golongan muda yang memang dia pernah dapat hukuman, aku tak tahu lah kes yang pernah dekat Malaysia, yang dia dapat hukuman penjara seumur hidup tapi umur dia muda. Ada tak? Ada yang baru terlepas dekat Johor Bahru, saya lupa nama dia siapa. Tapi dia telah dilepaskan masuk umur dia 50 lebih. Dia masuk penjara, penjara umur dia muda lah, 30. 20-30 something. Okay. Tapi still valid juga lah. Betul lah tu. Dia punya range pun 30 ke 40 tahun juga. Betul. I see. So kita pun yelah, sebab lawyer akan tahu benda ni. Layman bukannya tahu sangat. Bila kita berhadapan benda tu, barulah kita macam nak tahu kan. Tapi sebenarnya hukuman ni dia ada diskaun tau. Kalau korang pernah dengar, diskaun ni maksud dia, katakan kan 10 tahun penjara. Dia tolak siap-siap berapa tahun dah kena tahan, berapa tahun dah dia kena reman, tolak cuti, tolak itu, tolak ini. So akhir sekali daripada 10 tahun tu tiba-tiba rupanya dia kena menjaga 5 tahun je. Dan juga ada juga di situasi yang mana kita tengok penjara ni kan, contohlah kita tak cakap lagi pasal hukuman mati, sebab mati ni kita letak belakang sekali. Hukuman penjara ni kan, contoh dia kan, kalau korang tengok dekat Malaysia macam padan muka orang masuk penjara. Contoh kan, padan muka kau kena denda. Sebenarnya dekat Malaysia ni ataupun dekat dalam undang-undang, dia ada tujuan tau kenapa kita kenalkan hukuman-hukuman ni. Dia ada 3 lah. Pertamanya adalah untuk memberi kesedaran. Yang kedua adalah untuk memberi hukuman. Yang ketiga adalah untuk menunjukkan kepada publik bahawasanya inilah tindakan mendidik lah. Mendidik. 3 benda ni adalah penting lah kenapa kita wujudkan hukuman ni kan. Tapi bila dikaji balik, bila death sentence, death row panjang kan, dia membuatkan macam
orang nak tunggu nak kena hukuman mati tu pun ambil masa. Jail akan penuh. Dekat US ada jail yang memang dah tak boleh nak occupy orang yang menunggu death sentence. So dekat Malaysia kita memang to be frank, kita hanya ada satu sahaja cara hukuman gantung. Hukuman mati kita hukuman gantung sampai mati. Okay. Dia ada loophole dekat situ dulu. Dia ada history lah kan. Facts kan. Okay, tahu. Mona Fendi. Bukan. So Mona Fendi. Okay. Mona Fendi yang tu terma kan, yang gantung sampai mati tu. Dulu hukuman gantung je. Tapi tak ada mati. Sebab So isu Mona Fendi banyak je isu yang macam dah gantung tapi dia still hidup. Okay. So sebab ni kita nak masuk snippet, kita kena mention okay. Boleh cerita sikit Adik, macam mana hukuman gantung dulu dia tiba-tiba ada perkataan tambahan gantung sampai mati. Sebab kita tahu kalau gantung mati je. Okay, sebab sebenarnya kalau gantung, tali gantung tu dia bukan setakat tali tau. Tali tu dia ada besi untuk menekankan ini selepas tulang belakang kan. Untuk dislocate tulang belakang tu supaya putus. Jadi eh? dulu dia tak ada besi tu. Dia tali saja. So bila gantung, tak semestinya tulang tu patah. Tergantung lah. So ada lagi orang yang hidup. Bila benda tu berlaku, undang-undang pun berubah lah. Tak berlaku kat Malaysia tapi berubah lah. Dia ubah, dia jadi hukuman gantung sampai mati. Masa itulah juga dia perkenalkan yang besi untuk dislocate tulang leher ni. So that bila gantung automatik. Dia bukan sebab isu Mona Fendi. Mona Fendi tak. Itu ni mitos lah ni. Aduh. Sebab dulu kita dengar rumours lah. Diorang kata sebelum Mona Fendi punya isu ni, hukuman gantung ni hukuman gantung je. Lepas tu macam bila pegawai penjara cuba untuk gantung Mona Fendi tak mati-mati, so dia tukar terma, dia tambah terma gantung sampai mati. So bukan benda tu rumours lah. Mitos. Okay, tapi yang previously yang sebelum gantung sahaja tu, tapi bila dia tak mati, ada side effect seumur hidup lah kot. Cacat kekal ke ataupun lumpuh dan sebagainya ke. Ada. Memang perlu ke sampai mati? Macam mana? Sebab kalau gantung tu tak mati, itulah efek dia. Nanti dia pula yang dia akan meneruskan legasi kejahatan. Tak tahulah dia boleh teruskan legasi. Bukan. Kalau dia cacat sama kekal, dia ambil takaful kau lah. Bijak. Badum. Tapi kena make sure ambil takaful dululah. Janganlah kena tapi aku takkanlah aku nak ambil klien penjenayah. Takut aku. Bayar tetap bulan. Tak silap, dalam takaful memang dia dah disclaim siap-siap tau. Okay, tak boleh penjenayah. Kriminal tak boleh. Itu kemalangan kecelakaan yang dibuat sendiri. Tak boleh. Dia kalau tiba-tiba baru boleh. Kau babi, kau gelak dah awal kau ajak. Okay, kalau aku bisnes aku ambil, dia tak mati kan. Tak mati, cacat kekal. Aku tahu kat mana dulu bisnes aku. Tapi kembali pada topik kan. Hukuman mati mandatory dia tak kepada semua kesalahan. Dia serta-serta kesalahan yang aku ingat adalah bila kau memiliki dadah yang dalam kuantiti yang boleh dilabelkan sebagai kau pengedar kan. Pengedar kan. Lagi selain daripada tu siapa yang mati mandatory sebelum ni? Boleh cakap sebelum ni lah. Sebelum ni dadah, hukuman bunuh. Maksud dia bunuh orang lah. Bunuh orang pun mati juga. Macam mana kita nak define dia bunuh orang and benda tu confirm mati mandatory dulu kan ni dulu. Dengan dia tak mati mandatory. Ke memang asal bunuh orang memang mati mandatory? Bunuh orang mati mandatory. Ke damage-nya mayat tu ke berhancur baru consider ni ke? Tak ada. Dia memang automatic mati mandatory. Dia tak ada degree yang kita ukur, which is kalau dia dah jatuh bawah 302 tu memang hukuman mati. Niat dan tanpa niat. Putarannya. Dia nyanyi kat sini. Niat dengan tanpa niat. Niat dia bukan 302. 302 ni bunuh dengan niat. Okey. Sama je. Tanpa niat aku kena check balik. Tapi tanpa niat mandatory tak tahu. Tanpa okey tak apa. Dia hukuman dia berbeza lah. Okey. Sebab untuk dia macam mana apa-apa bunuh masuk je dia confirm memang 302. Okey. Niat ke tak ada niat ke,
sepanjang siasatan, sepanjang kes mahkamah tu lah baru Buktikan hakim. lah. Oh, Ya. okey, okey, Sebab tu faham, court faham. kriminal dia lain Tapi sikit kita kena ingat macam kalau kita nak dengan niat nawaitu saumaradin. Bukan Ah, Sauma tu dia tu dah. puasa Sauma tu dah mau puasa dah pandai. Aduh, tak dia lebih kepada berbalik pada soalan apa tadi Yang mandatory hukuman apa yang kena? dadah, bunuh, perang terhadap Yang Bertuan Agong. Betul. Oh. Kalau aku baca ada 32 hukuman mati. Betul. Dan 11 je. hukuman mati mandatory. Mandatory, And then ha. sekarang dah mansuh. Ah, Dalam hukuman mati mandatory tu ialah apa-apa tindakan yang mencederakan Agong, kau bagi Agong cedera ke, ataupun kau memerangi Agong, memerangi Agong, betul. Itu pun kau hukuman mati. Oh. mandatory. Oh, macam tu So, walaupun contoh kecederaan tu aku kata tak apalah sikit je. So sebelum Agong boleh cakap tu, Okey. dia punya apa-apa PA ke apa dah tembak kau. Oh, dia dah buat proses tu. Maksud dia tak apalah, member dah Aku rasa Aku fikir macam ni. Cuma tu lah, Agong tu main futsal dengan aku. Aku terparap dia. Aku hukuman mati mandatory tak? Ketakkan sempat boleh buat macam tu. Bodyguard dia tak power kulu. Orang yang dia nak pilih untuk main bola dengan dia pun dia dah brief sebelum. Okay, jangan parap macam tu. Macam Presiden US yelah, kau nampak kan. So betul. dia dah tapis dulu orang Balik-balik pun VR je lah kot. Kau main futsal kot. dia takkan main futsal yang futsal. kau kena bezakan dia Agong dengan dia adalah kawan kau. Betul. Betul, okey. Faham. Sniper dah ready lah tu. Kau ambil bola dia, kau jangan. Okay. Menarik benda ni sebab kan kau cakap tadi hukuman mati kalau kalau bunuh confirm mati mandatory sebelum ni. So ada beberapa isu sebelum ni yang pernah viral tau. Contohnya macam orang tu serak datang rumah. Contoh macam pencuri datang rumah. And kita terbunuh pencuri tu. Tapi itu dianggap sebagai hukuman macam kesalahan dia adalah membunuh juga. Ya, betul. Tapi ada satu benda yang kita boleh consider dia as self defense. So macam mana kita nak differentiate orang tu self defense ataupun memang orang tu sengaja nak bunuh? Okay, self defense ni kalau kita pergi court, sebab apa-apa bila dah bunuh memang apa-apa memang polis kena tahan untuk siasatan apa semua. First thing first adalah self defense ni kita kena ukur degree harm yang perompak tu bawa kat kita. I see. Kalau dia bawa pistol, kita dengan parang, pistol tu lagi bahaya daripada parang kan. Kita kalau boleh lah kan, kalau boleh apa yang berlaku hanyalah cederakan dia saja. Aku ada baca juga polis tak boleh tembak mati. Polis tu tembak kaki ke, bagi cedera ke tangan ke, supaya kalau dia lepaskan dia punya parang tu. Betul. Kalau Kau pergi tembak mati dia memang tak adil lah. Ya, kalau perompak datang dengan pistol, contoh kita memang ada pisau je kan. Kita hanya mampu boleh mencederakan dia. Tapi kalau macam contoh perompak tu datang dengan parang, kita ada pisau, okay, degree dia pegang parang tu lagi besar daripada kita yang pegang pisau. So kalau kita terbunuh dia, nampak self defense. Faham kan? Maksud dia self defense je kat situ. Tapi kalau pistol dia subjektif. Dia sangat subjektif sebab yelah, pistol ni susah kau nak nilai degree dia. Kau tak tahu pistol tu pistol palsu ke, pistol betul ke. Sebelum kau tahu yang dia boleh tembak, kau tak tahu dia pistol palsu ke tak. Lepas tu timbullah satu persoalan. Orang cakap habis tu kita ni sebagai orang biasa memang sentiasa terdedah untuk dibunuh ke? Kan? Jawapan dia adalah kita kena Beribah. Jangan ambil hibah tu kalau dah mati. Bijak ni. Menjual lah. pandai Menjual lah. Marketing lah. Aku takut video ni orang potong-potong kan. Lepas tu agent tengah full semua. Tapi aku satu kata je, hibah. Tapi video kita viral lah. Okay, sila. Sambung. Tapi sebab yelah, kita sebagai tuan rumah, burden tu lebih ditanya kepada kita lah. Sejauh mana kau buat safety rumah kau? Sejauh mana kau lock tak pintu sebelum pintu. Okay. Macam-macam lah benda-benda macam Sebegitu teruknya prosedur dia. I mean untuk mendapatkan ketepatan. Yes. Sebab memenjarakan satu orang yang baik adalah lebih teruk dari memenjarakan macam mana? Memenjarakan satu orang yang tersalah kita hukum lebih teruk daripada memenjarakan aku tak ingat. Aku lupa ayat dia. Dia falsafah dia. Faham. Maksud dia kita buat kajian tu lebih mendalam sebab kita nak elakkan kita tersalah jatuh hukuman kepada orang yang tak sepatutnya. Adalah ayat something sebab ayat tu dalam bahasa Inggeris. So aku cuba menterjemahkan dan aku terlupa ayat bahasa Inggeris kat belakang dia dan aku dah pukul 10:30 malam. Ada soalan. Kalau macam orang tu katakan dia tak bersalah,
tiba-tiba dia terlibat, mungkin macam dia lalu lalang kan, and orang nampak macam orang tuduhkan dia sebagai penjenayah ataupun dia orang kena tuduh lah, sampai kena masuk court, kena reman, semua bagai kan. And at the end dia tak, macam contoh mungkin sebab dia kena tuduh, dia punya kerja hilang, so dia punya kira macam pendapatan tak ada lah. Tapi dalam masa yang sama dia still kena masuk penjara. Sampai lah, sebab kita tahu prosedur court ni panjang kan. Betul. Mungkin dalam berbulan-bulan. So sepanjang bulan tu dia masuk dekat ni, lala dia didapati tak bersalah. Ya. Ada tak apa-apa yang dia boleh tuntut? Kita panggil tu false prosecution. Maksud dia tuduh apa ni? Tuduhan palsu? Dakwaan palsu, dakwaan salah. Dakwaan salah ni, kita kalau betul memang boleh buktikan yang salah kan, apa semua, kita boleh buat satu tuntutan sivil. Kita saman kerajaan Malaysia. Boleh lah. Boleh. Boleh. Dan apa yang menariknya, bukan setakat macam kena tahan apa semua. Contoh kan, korang join perhimpunan kan. Lepas tu tiba-tiba korang kena tahan. Lepas tu korang tak diberi kebebasan untuk terhadap korang berdasarkan hak perlembagaan. Yes. Korang tak dapat Kalau hak terpelajar sila guna hak Miranda. Kalau korang tak dapat guna perlembagaan, apa yang diperuntukkan oleh perlembagaan, hak-hak korang tu, bila korang dah keluar, korang boleh saman balik kerajaan Malaysia, saman Kementerian Dalam Negeri, saman Polis Diraja Malaysia, untuk benda-benda macam tu. Korang tidak diberikan hak-hak yang sepatutnya sewaktu korang ditahan. Jadi itu salah satu tindakan yang Limin mungkin tak tahu kan. Itu lah. Menarik. Dan saya selit lah sikit hukuman mati ni lagi sekali kan. Sebenarnya hukuman mati tak dimasukkan lagi. Betul. Dia mandatory je. Hanya hukuman mati mandatory yang betul. dimasukkan. Maksudnya yang 11 kesalahan tu sahaja yang dimasukkan. Yang lain semuanya masih dikekalkan. Means that ada je lagi hukuman mati. Cuma dia bagi option untuk hakim, sama ada untuk bagi hukuman apa. Dia kita panggil budi bicara hakim lah. Berapa jenis hukuman mati ada? Kat US ada injection. Kat Malaysia satu je. Kalau dekat US kita tahu electric chair, injection. Masih ada lagi ke electric chair? Tak ada dah. Kat Malaysia ada satu je. Kat Europe still practice injection. Betul. Injection then mati terus Mati. lah. Mati tidur. Racun ke apa? Macam tengok Venom. Venom. Macam Venom. Tiba masuk. Carnage. Sama Marvel Yang macam Carnage tu. Macam Carnage tu. Itulah injection. Ada Okay, gantung. Kalau di negara Arab tembak. Tembak ke pancung? Tembak. Bukan Ada pancung tembak. Pancung ada. Pancung semua negara ada lagi sekarang. Oh ya ke? Tembak public. Tembak public. Pancung tu bukan sebab hudud. Tak. Hukuman hudud rejam. Rejam tu lain. Rejam yang masuk dekat dubur kan? Bukan. Itu sula. Itu sula. Rejam baling barang lah. Baling batu. Okey. Betul. Sula Itu bukan rejam, itu sula. Aku Tak ada sula dah lama dah confused. dimasukkan, itu kejam sangat. Sula masa zaman sekolah aku memang duduk kat koridor. Bengok. Okay. Tapi sebenarnya apabila kita, ini apa yang kita orang belajar lah masa law school apa semua kan, hukuman-hukuman yang ada kat dalam kanun keseksaan ni sebenarnya selari je dengan apa yang dibawa oleh agama Islam. Faham? Sebab contoh dia, Islam memperkenalkan hudud yang darah digantikan darah, kalau tak kena bayar fidyah apa semua kan. Itu semua memang ada dalam kanun keseksaan. Hukuman pemenjaraan, hukuman bayar denda itu dianggap sebagai fidyah lah, apa yang sepatutnya diganti dengan ni apa semua kan. Sebab yelah, undang-undang yang kita ambil ni pun, bila memang kita cibuk sebiji daripada India, tapi kita kena tahu perlembagaan kita ni dibuat pun berdasarkan Pakistan juga, which is Pakistan negara Islam. Dan dia ditapis oleh banyak mufti-mufti zaman dulu jugalah. Faham. So itulah cerita One of thing yang aku ini apa yang aku harapkan, aku sebagai rakyat Malaysia, macam aku banyak mendengar dan melihat kes-kes yang terbunuh orang, tapi dia melindungi anak dia daripada ada kes dirogol, orang rompak sebagainya. Kadang-kadang aku tengok pengakhiran dia tu macam dia walaupun tak hukuman tu diringankan, bukan terlepas. Maksudnya budi bicara hakim dan sebagainya, dia tak boleh untuk lupuskan hukuman tu. Dia memang kena masuk penjara, tapi dia ringankan lah. Aku harap one day undang-undang tu dirangka kembali, dan tapi dia punya investigation tu berkala dan very spesifik lah. Sebab benda ni kena ada pemulihan. Faham. Dia tak semua orang
Ya, kita human, kita ada human touch. Kita rasa Betul. concern yang macam contoh orang tu dia pressure, contoh katakan orang tu telah menjadi humble sex kepada kan, contohnya kan. Kemudian sebab dia dah tak tahan, dia bunuh orang yang Betul. Aku ada satu benda yang aku tak tahu, langsung tak make sense kan. Dia kata macam ni, antara salah satu sebab kenapa dia nak masukkan hukuman mati tu, hukuman mati mandatory, which is wajib mati, ialah costing. betul. Costing, okay. Tapi kalau penjara kan costing lebih murah. Satu hukuman mati mandatory, cost dia ialah RM1,975, 1,900 plus. Kos Dan untuk apa tu? Kos untuk melaksanakan hukuman mati mandatory. Okay. Kerajaan tanggung. So kau nak bunuh kau, kerajaan kena keluarkan duit untuk kau. I see. Yelah kan. Dan 800 lagi untuk pengumumian macam tu. Kalau penjara kan, kau lagi murah ke untuk Betul. aku macam Dia baik aku kan okay. 1,900 dengan sampai 20 tahun nak tanggung kau 20 tahun satu hari. Okay, aku ada better argument. Boleh tak aku bidas? Sila. Okay. Macam ni. Bagi aku, selagi mana rakyat Malaysia tu hidup, selagi tu dia adalah aset penting pada negara. Maksudnya sebab tu aku pun ada baca semakin padat rakyat dalam suatu negara tu, memang negara tu kaya. Dia akan fully utilisekan satu manusia tu, dan aku rasa mungkin dia boleh gunakan banduan yang ditanggung tu untuk kemahiran. Dia akan hantar ke mana-mana kelas. Make sense jugalah. Selagi dia hidup, Asset lah. Asset negara. Sense. Yes, aku menang. Dia bukan kata adalah dia menang kalau apa kan, aku jadi mediator lah. Tapi sebenarnya point Anip tu menarik tau. Make sense. Dia, setuju. bukan setakat make sense, dia logik. Dan satu lagi, kalau kau nak tahu macam contoh kan, nak raya, ramai orang buat baju kat panduan tau. Aku pernah sekali sebulan sebelum hari raya, which is puasa tak start lagi, aku call cakap puan, saya ni Ceri Kajang ke, saya nak hantar baju untuk cari hari raya. Oh maaf cik, dah penuh lah. Sebulan sebelum dah penuh. Okay. Sebulan sebelum dah penuh. Faham. Tapi ni banduan perempuan lagi tak tahu. Perempuan. Okay. Yang menjahit biasanya perempuan. Okay. Lelaki dia ada tugas-tugas lain. Bertukang lah. Bertukang ke apa ke kan. So maksud dia, kalau kat luar sana, kalau korang tak tahu, korang sebenarnya boleh pergi ke penjara, minta untuk diorang buat something untuk korang berdasarkan apa yang diorang boleh bagilah. Contohnya craft tangan, jahit-jahitan, pakul. Ada yang macam apa tu, cangkul mesin rumput pun ada kot untuk lelaki kalau tak silap lah. Cangkul mesin rumput kat rumah kita? Tapi dengan pengawasan lah. Okay. Dia ni tu lah. aku fikir macam okay, dia takkan lepas. Dia takkan lepas. Lepas tu yang banduan ni harga kos dia lagi murah lah daripada tele biasa. Tapi kos tu disalurkan balik ke penjara. Oh dia tak dapat lah. Maksudnya duit makan minum dia, duit dia budget tu. Okay. Faham. Aku make sense. So itu sebenarnya kos untuk hukuman mati ni besar. Itu satu lagi, kalau kos penjara ni, kalau kau tanya aku, kos penjara ni sepanjang berapa tahun Merdeka Malaysia, 64 tahun katakan. Kita hanya bina penjara bila perlu. Contoh dia, kalau penjara tu pindah. Dan penjara paling baru adalah Sungai Buloh. Lepas tu tak ada penjara baru yang lain diwujudkan di Malaysia, di serata ni. Dia more kepada improvekan fasiliti penjara. Okay. Maksud dia apa? Maksud dia orang yang masuk penjara dan keluar penjara tu sebenarnya tally. Betul. Kita tak perlu tambah penjara baru. Sebab tak ada orang, sebab orang yang masuk penjara tu tak sebanyak orang yang keluar. Yeah. Dan in fact bila hukuman penjara hukuman mati mandatory ni dimasukkan, kos kan tadi kau cakap kan. Sebenarnya betul lah, bila kau tak perlu tambah penjara, kau tak perlu hukuman bunuh, kau tak perlu hukum mati orang tersebut, kau lepaskan yang mana boleh, masukkan pusat pemulihan. Dan kebiasaannya cakap straightforward dalam 32 jenayah yang tersenarai tu, kebanyakan jenayah yang tersenarai tu, contoh kalau dah masuk penjara kan, dia keluar, ahli geng-geng dia sendiri akan bunuh dia. Okay. So hukuman tu jatuh daripada geng dia. Betul. Sorry aku gelak tapi bapak. To be frank. Betul. When you think like a criminal, Alhamdulillah. When you think like a criminal, now you understand criminals, and then that what makes you a good criminal lawyer or something like that. Tapi aku not a good criminal lawyer. Bayang criminal. My God, you are criminal. Criminal lawyer. Criminal. Tak, bayangkan berdasarkan cerita Adib tadi kan, KL Gangster 1 kan,
Malik keluar. Asal orang sambut dia? Malik tak kan design apa ayat dia? Cuti sudah habis mah. Cuti sudah habis mah. Pam kena bunuh. Bawa keluar tu dengan bag dia tu. Pam kena. Tapi Malik diangkat Habis. kot. Ya, the end of KL Gangster 1. Tak ada KL Gangster 2. Tak ada dah. KL Gangster 2 sebelum. Oh, ya. Habis terus. Dia memang itulah reality. Balik. Tak juga dia punya tu. Tak. Aku macam seronok bukan seronok lah. Maksudnya okey lah. Menarik cerita dia. Kalau kau tak mati kat sini, kau akan mati kat tempat lain. It's a cycle bro. Cycle of life bro. Kalau kau tak jadi predator, kau adalah prey. Make sense. Okay, Alien Express. Kau alien kan? Betul lah tu. Okay, aku ada lagi soalan. Kalau dalam sistem perundangan, Okay. kalau macam kalau benda-benda lain, dia mesti ada satu, kita panggil, dia akan beberapa bulan tu dia akan ubah, tengok balik adakah perlu diubah. Adakah dalam dunia perundangan pun begitu? Adakah satu ketika tu kita tengok balik lah undang-undang ni perlu diubah ke dikekalkan? Ada tak satu slot ke ataupun time frame yang Bagi aku jawab dulu. Bagi aku jawab. Sila. Parlimen lah. Ya. faham. Dan kos untuk meminda apa kita panggil revise balik undang-undang tinggi tau. Oh, so maksudnya kalau aku revise aku kena consider cost sekali. Ya, government yang consider cost. Betul. Contoh akta yang paling dekat adalah akta lompat parti. Kita nak habis dekat berbilion untuk berbilion untuk selesaikan akta tu. Untuk wartakan, nak sampai ke warta tu bilion habis untuk. Sebab it's all about research bro. Kita kena research negara luar praktikkan macam mana. What if A happens, what if B happens, what if C happens. Sebab kita ni unprecedented. Negara kita sebenarnya negara yang masih lagi nak bertatih. Betul. Benda-benda yang tak pernah berlaku sekarang ni lah berlaku. Betul. Sebab tu orang nampak kita tak stabil. Tapi sebenarnya indirectly kita bukan tak stabil, kita stabil. Cuma kita stabil dengan cara yang kita belum stabil. Setuju. Selama ni kita ingat macam contoh kita masuk dalam politik sikit, perundangan, legislation. 112 itu adalah majority. Betul. Majority mudah. Tapi tak pernah orang persoalkan, kalau tak pernah sampai 112 macam apa mana? jadi kan? Tak jadi. Tapi PRU yang baru-baru ni jadi. Tak jadi. Betul macam mana? So fikir. Ini negara luar. Macam aku pergi parlimen untuk kita dengar round table discussion about this. Diorang panggil orang Jerman dah 40 tahun lebih dah jadi benda macam ni. Tak cukup majority. Tak cukup majority. Diorang cakap macam ni straightforward. Masa tu sebab kita baru buat kan. Diorang macam perli lah Malaysia. Malaysia ambil masa seminggu saja untuk draftkan perjanjian di antara kerajaan-kerajaan. Okay, betul. Jerman ambil masa 3 bulan untuk draftkan. So Malaysia ni power ke? Tak power. Sebab kita tak detail siapa yang kita nak. Okay. Kalau korang tengok leak kan, apa perjanjian di antara kerajaan-kerajaan perpaduan kan, sangat simple. Sangat macam tak details. Jerman tebal tau. Okay, sekarang make sense. Dia tebal. Dia every policy, every manifesto, diorang bagi tahu dalam agreement tu siap-siap. Okay, menteri apa, bahagi terus dalam tu, bagi tahu dalam agreement. Menteri apa? Sebelum apa yang you kena buat as menteri? Ini. Supaya tak jadi macam sekarang lah. Macam ada betul. beberapa orang daripada parti tertentu yang macam boleh bersuara. Betul. So bila kita tak buat macam tu, hanky-panky sikit lah. Tapi bagus juga benda tu jadi. Kenapa sebulan je kita siapkan tu. Betul. Kalau tidak podcast ni mungkin tak meriah. Setuju. Tak adalah keluar sekejap. Kan. Tapi itulah back to the question. Kalau kita nak revise undang-undang, actually ni aku suka soalan kau sebab semua undang-undang kat Malaysia ni kita kena revise balik. Dia undang-undang lama macam kita cakap pada awal podcast tadi kan. Undang-undang kita ambil daripada India, kita cedok. Yang British punya pun kita tak repeal lagi. So ia ambil masa dan dia memang memerlukan kos, tetapi it is necessary. And menjawab kepada soal jawapan daripada Izzat tadi tu, dia kata parlimen satu channel lah. Sebab kebanyakan ahli politik bukan daripada dunia perguaman. Jadi perundangan yang sebegini contohlah yang berkaitan dengan rakyat tu tak banyak diperdebatkan, tak banyak dibincangkan. Kebanyakannya itulah pasal lompat parti, pasal politik je kebanyakannya. Tapi mungkin ada lah aku je tak sedar lah pasal kanak-kanak dan sebagainya lah. So mungkin kita perlukan lebih banyak ahli politik daripada dunia perguaman. Contohnya mungkin adik tak kalau
Tak. Tak nak join. Kau kan Kacau lah. dia macam bukan, aku tak setujulah kalau macam kalau semua ahli politik daripada legal. Sebab Faham? dia kena ada legal, tapi dia kena ada daripada psikologi, dia kena ada daripada engineering, arkitek, dia kena ada daripada health. Sebab orang yang menggubal undang-undang ni dia kena datang daripada pelbagai view. Dia tak boleh, kalau legal je nanti negara kita akan jadi macam Star Wars lah, macam straight je. Tu technical kot. Terlalu technical. Jadi bila kita ada orang yang memang different background in the parliament, it is Meriah what satu. Malaysia consists of lah. Yes, Maksud dia daripada pedalaman ada, Sabah Sarawak ada lawyer, ada doktor kan, ada ahli bahasa. In fact our prime minister is linguistic punya people. Betul. Ada satu fakta yang menarik juga. Sebelum ni kita ada satu, kerajaan sebelum ni ada satu menteri yang dia adalah lulusan guaman undang-undang. Tapi sampai Agong pun petikai dia. Ya, betul. Siapa yang dapat lah. Sebab dia bila dia menyalahgunakan, legal can works both ways. It can be senjata and it can be the shield. Macam tu lah. Dia boleh attack orang dan dia boleh melindungi orang. So dia kena, sebab kalau letak lawyer kat situ, tengok lawyer tu lawyer jahat ke lawyer baik. Lawyer jahat digunakan sebagai senjata. Lawyer baik dia defend kan lah. Satu soalan lagi, apa benda? Okay, aku ada soalan dia cukup, boleh aku consider ni soalan ending Okay, boleh. Apa pendapat Adib tentang orang katakan peguam selangkah satu? Soalan tipikal lah. Soalan tipikal itu. Sebab aku dah banyak dengar version. Tu bukan hakim. Peguam. Aku dengar yang kalau peguam, kenapa kau bila orang salah? Itulah. Betul juga. tapi Jawab dua soalan tu. Dua soalan lah. Dua soalan untuk kau sebagai seorang peguam. Tipikal soalan ni. Kenapa kita kena bela orang salah? Dan yang kedua, betul ke peguam ni sebelah kaki dia masuk ke neraka? Okey, soalan pertama tu sebelah kaki ada kat neraka. Ada kat neraka. Soalan pertama dan soalan kedua tu berkait lah. Dia Betul. Contoh Hanif kan. Hanif dia buat salah. Okey. Merogol contohnya. Janganlah. Merompak. Hanif ada dekat tempat kejadian. Okey. Ada orang datang rompak kedai tu. Okey. Tapi CCTV tunjuk Hanif yang merompak tempat tu. Okey. Sekarang ni aku sebagai lawyer, aku kena anggap Hanif ni tak bersalah. Okey. Innocent until proven guilty. So aku kena anggap dia tak bersalah. Walaupun Hanif bagi tahu, Deep sebenarnya kan aku ambil duit tu apa semua. Betul. Okey. Boleh tak aku pulangkan balik? Tapi dalam CCTV Hanif kan, tapi sebenarnya orang yang rompak tu dah ambil dulu. Okey. So aku kena beranggapan tak apa. Kau innocent until proven guilty. Kalau just kata kau tak bersalah. Sebab aku sebagai peguam, aku hanya menjadi wakil kepada Hanif. Okey. Yang menjatuhkan hukuman kepada Hanif, bukan aku. Hakim. Okey, betul. Sebab tu aku memang sentiasa kena anggap dia innocent until proven guilty. Kalau hakim kata tak guilty, memang tak guilty lah dia. Okey. Ada satu point tak macam klien apa ni, anak guam kau macam aku dah give up ni. Kau pun boleh nak give up sekali ataupun kau kena fight juga? Depends. Okey. Kalau dia bayar, aku tak give up lah. So basically bayaran lah. Tak adalah. Dia macam klien tu sebenarnya dia ada banyak teknik untuk menang. Ada banyak teknik untuk dilepaskan kan. In fact hukuman ni orang kata aku membela orang salah. Tak, aku membela klien aku. Aku membela anak guam aku. Dia dituduh bersalah. Orang tak faham. Dalam mahkamah dia panggil OKT, orang kena tuduh tau. Bukannya orang yang bersalah. Dia tak bersalah lagi, dia still kena tuduh. Dia suspect. Macam tu lah. So soalan kedua, selangkah kaki ke neraka tu depends on apa yang kau buat lah kan? Kalau kau memang terang-terang kau memang merompak, memang dia merompak and kau pun macam tak adalah dia tak rompak. Lepas tu kau cakap jom kita rompak sekali, kau bersalah lah. Lepas tu kau backup lagi. Backup lagi. Jadi depends lah. Sebenarnya soalan nombor 2 tu aku lebih kepada moral compass tu masing-masing lah. Kau yelah, kalau macam kau tanya aku fikir juga duit tu aku makan bagi family makan. Aku fikir nak jawab dengan Tuhan macam mana kan. Sebab tu aku memang cakap okay lah, aku tak buat kriminal, tapi aku teringin juga nak buat. Macam tu lah. Cuma tak kau teringin bukan nak what if kali dengar. What if kalau salah seorang daripada kita orang
buat kriminal, would you backup us? Of course lah. Okay. Dah aku teringin tadi nak kriminal kan? Aku tahu masalah. Janganlah. Tapi menarik juga sebab ada kawan aku yang buat kriminal kan. Dia cakap salah satu sebab kenapa kita kena bela orang yang bersalah, mungkin dia bersalah ataupun dia buat jenayah tu. Tapi kalau dia tak diwakilkan oleh seorang peguam, dia tak tahu apa motif dia punya kesalahan tu. Maksudnya mungkin sebenarnya dia mencuri untuk anak dia. So kalau benda tu dia tak ada wakil, dia sekadar ada pendakwa raya yang dakwa dia je. Betul. Nampak benda yang salah. So hakim pun memang salah lah. Betul. Dia tak diwakili oleh orang yang betul-betul boleh backup dia. Betul. Closing. Sebab bila Izzat dah raiskan benda ni kan, banyak benda sebenarnya yang berlaku sepanjang prosedur jenayah tu yang sebenarnya bahaya untuk seorang penjenayah. Yalah, apa dia cakap semua. Apa yang dia cakap satu, kita tak tahu polis buat apa kat dalam. Betul. Kita tak tahu apa yang berlaku pula terhadap peer pressure dia kat dalam macam mana. Betul. Tanpa dia wakili kan. Macam tak ada lawyer yang datang pergi jumpa dia dekat penjara, balai, cross check dia, tanya semua berlaku okey ke tak, apa semua. Dia akan jadi terbiar. Dia akan jadi macam redha. Walhal sebenarnya macam dia aku cakap boleh diselamatkan. kita tak tahu pun dia bersalah ke tak. I see. Kita tak tahu. Innocent until proven guilty satu. Which is aku memang tengah recall ni, bahaya untuk kau penjarakan satu orang yang bersalah berbanding kau. Aku dah lupa. Aku kena cari. Boleh tak aku Google sekejap? Boleh. By the way, Supaya aku- sepanjang sementara kita nak tunggu Adib Google ni kan, mengingatkan aku tentang cerita The Flash. The Flash, bapak dia mati. Bapak dia mati pula, mak dia mati. And bapak dia kena tahan masuk dalam penjara sebab dituduh bunuh mak dia. Betul. Padahal bapak dia tak bersalah. And kalau tengokkan CCTV semua memang macam tunjukkan bapak dia bersalah. Sampailah sekarang yang dalam movie tu kan, bapak dia masih dalam penjara. Dalam series pun. Bayangkan kalau dia tak ada peguam bela ataupun dia tak ada seorang peguam yang boleh backup dia, yang boleh membuktikan yang dia betul-betul tak bersalah. Betul. So bayangkan. So benda tu boleh jadi kat sesiapa je. Yang kau macam contoh aku ke Hekal ke yang pergi mana-mana, tiba-tiba benda tu jadi. Bukan kita minta kan. Betul. Tiba-tiba masuk penjara. Okay, kita kecilkan skill dia kan. Benda ni aku rasa kebanyakan orang alami ni, dia buat salah dan ada reason dia kenapa dia buat salah. Yelah kau kena saman sebab parking tepi jalan. Okay. Kau jangan besarkan pergi bunuh je. Betul. Okay. Kau pergi, aku selalu kena. Sebab kalau aku kena menghadap mahkamah, aku kan cakap kat peguam aku lah. Kalau aku sampai ke tahap peguam kan, saya tak ada saya sewa rumah saya tu tak ada bagi parking. So salah saya ke saya tak dapat parking dalam. So saya parking kat tepi lah. Tapi konteks dia berbeza sedikit tak salah aku. Kalau sebab kriminal yang memerlukan ada pendakwa raya dan peguam bela. So kalau konteks macam tu tak salah aku, dia ada budi bicara perbincangan hakim je. So perbincangan yang tadi kriminal, sebab dia ada pendakwa raya. Pendakwa raya ni adalah wakil kerajaan yang akan membuktikan OKT sebagai pesalah. So di situ perlunya peguam bela untuk backup OKT. So dia macam seimbang perbandingan lah. Okay. Faham. Kita akhirilah topik kita malam ni mengenai hukuman mati mandatory ni dengan satu ayat daripada Blackstone. Blackstone ni, William Blackstone ni Black Mirror. William Blackstone ni falsafah perundangan. Kita panggil juris pada tahun 1700-an. Dia datang dengan falsafah dia, Blackstone ratio. It is better that 10 guilty persons escape than that one innocent suffer. Akhirnya aku jumpa ayat ni. Allah. Faham. Okay, tu je. Okay, sekian saja podcast kita, 43 minit yang sangat berilmiah, dan aku rasa aku sangat suka topik ini sebenarnya. Aku rasa 43 minit ni banyak benda yang kita bincangkan, banyak benda yang kita boleh hadam, dan korang yang dengar ni mungkin dapat knowledge yang baru daripada Adib. Anip genius guys. Yes, Anip pun banyak soalan-soalan yang genius. Ini macam tak dengar je. Tak dengar? Aku tak apa. Ada nak habis apa. Okay, by the way, Adib boleh promote sikit kau punya apa-apa nak promote pasal korang boleh pergi TikTok Abang Loya @ABANGLOYAR Abang Loya. Kalau korang ada permasalahan guaman daripada segi hartanah ke, korang nak buat harta pusaka ke, nak saman orang ke, ataupun korang ada company sendiri ke yang nak minta bantuan aku, boleh kita keep in touch lah. Okay?
Alright, itu saja. Until next time. Bye-bye. Assalamualaikum.